Apa dia antara amalan yang sepatut kita buat bila masuk malam 10 akhir Ramadan? Solat? Solat di malam hari. Habis solat siang hari tak solat? Tak, yang pertama sekali untuk dapat Lailatul Qadar, jaga solat siang hari. Ada orang yang solat siang hari 5 waktu ni dia cuai, dia lambatkan, dia lewatkan. Kadang-kadang yang lelaki tak pergi solat jemaah, solat 5 waktu. Tiba-tiba malam berjaga malam nak dapat Lailatul Qadar, tak dapat. Sebab apa? Dalam satu hadis kursi Allah kata, tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku suka kecuali amalan fardu. Jadi nak dapat Lailatul Qadar kena buat yang paling Allah suka dulu. Apa dia? Solat 5 waktu kena sempurna. Kalau lelaki pergi solat Jumaat. Kalau perempuan jangan solat lambat. Yang kedua, puasalah. Puasa tu kena jagalah, puasa orang yang bertakwa. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga. Kalau orang maki ke, orang kata bodoh ke, kita jawab apa? Saya berpuasa. Tapi jangan tambah pula, saya berpuasa, tunggu lepas raya. Dia sebenarnya puasa nak latih kita untuk sebulan Ramadan ke untuk selama-lama. Sebab itulah kita kena fikir 10 akhir Ramadan bukan pengakhiran, tapi titik permulaan untuk kita berubah menjadi lebih baik. Bila? Selepas raya. Jangan warak, bagus, akhlak baik 10 akhir je. Lepas 10 akhir balik asal. Yang ketiga, solat malam, mendirikan malam. Solat tarawihnya dengan tahajudnya. Dia nak solat, dia nak Lailatul Qadar tapi tak solat tarawih, tak dapat. Sebab syarat utama Lailatul Qadar ialah qamah, mendirikan malam. Yang keempat, kalau boleh iktikaf. Sebenarnya perempuan pun boleh. Perempuan boleh tak iktikaf ya? Isteri Nabi pernah beriktikaf bersama Nabi. Dan selepas Nabi wafat pun ada isteri Nabi yang beriktikaf di masjid. Iktikaf hanya di masjid Katalah tak boleh iktikaf, yang terbaik apa dah? Kata ulama, kalau boleh di rumah kita buat satu tempat khas untuk beribadat. Contoh dalam bilik utama kita ada ruang khas untuk kita solat, untuk kita baca Quran, untuk kita zikir, tempat khas. Tapi bukan iktikaf. Iktikaf mesti di masjid. Yang kelima, yang antara yang terpenting juga iaitu baca dan tadabbur Al-Quran. Kita tahu malam Al-Qadar turun apa? Turun Al-Quran, tapi dia tak baca Quran. Pelik. Kalau boleh ambil cuti. Masak-masak ni tak payahlah, order je. Sebab apa? Bila kita masak kan, ambil masa satu. Yang kedua penat. Bila penat, tumbang kan? Tumbang. Dan Lailatul Qadar entah ke mana. Jadi orang yang masih habiskan masa untuk memasak, untuk makan, di 10 akhir Ramadan memang tak tahu menilai nikmat yang Allah nak bagi pada dia. Dan sekarang kita cakap pasal Lailatul Qadar kan, Lailatul Qadar waktu malam. Jadi banyakkan baca Al-Quran dan tadabbur di waktu malam. Cuba bayangkan kita baca Quran satu huruf berapa? 10 pahala. Kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, berapa pahala? Tapi jangan baca malam je, siang pula tidur je. Tak, bacalah siang dan malam, cuma lebih banyak masa baca di waktu malam. Dan Nabi Allah puji ahli kitab. Allah kata ahli kitab minta sama, ada yang kufur, ada yang seleweng, tapi ada yang beriman. Dan Allah puji yang beriman. Apa dia? Ummatun qa'imah, satu kumpulan yang istiqamah beriman kepada Allah. Dan Allah puji membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Yatluna ayatillah ana al-lail. Dia baca ayat Quran di waktu malam, terpuji. Sebab apa baca waktu malam lebih baik? Allah kata apa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam tu Allah kata lebih terkesan bacaannya pada hati kita. Yang keenam, bila malam 10 akhir Ramadan baca 3 kali Qul Huwallah.
Apa kelebihannya? Khatam Quran. Satu Qul Huwallah tu sama dengan 1/3. Kalau 3 kali baca, kita dapat pahala khatam Al-Quran. Kalau kebetulan kita baca malam tu Lailatul Qadar, berapa kali kita khatam? Kita dapat pahala khatam setiap malam selama lebih 83 tahun. Okey, baca sekarang 3 kali Qul Huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan pula lepas ni tak baca Quran langsung, 3 kul je baca. Tak. Yang khatam tu kelebihan lain. Tapi kalau kita tak sempat nak khatam, bacalah 3 kul. Yang ketujuh, baca 2 ayat akhir surah Baqarah. Jangan lupa. Mungkin sebelum ni kita baca kan, tapi untuk 10 akhir ni jangan biarkan kita tak baca. Apa dia 2 ayat akhir surah Baqarah? Apa kelebihannya? Nabi kata, man qara'a ayataini min akhir surah Baqarah kafatahu. Siapa baca 2 ayat terakhir surah Baqarah, kafatahu. 2 ayat ni cukup baginya. Apa makna cukup? Kata ulama, pertama, cukup daripada bangun malam. Dia tak bangun malam pun cukup dengan 2 ayat ni. Cuba bayangkan kalau malam tu kebetulan Lailatul Qadar. Berapa malam dia cukup? Kalau malam tu Lailatul Qadar. Tiap malam selama lebih 83 tahun. Dan ada ulama mengatakan kafata tu mana siapa baca 2 ayat akhir surah Baqarah mencukupinya daripada kebaikan yang lain. Ada juga mengatakan mencukupi daripada segala kejahatan. Mana 2 ayat ni boleh mengawalnya daripada segala kejahatan. Yang ke-8, bila solat tarawih, solat dengan imam sampai selesai. Kenapa? Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibat lahu qiyamu lailah. Siapa yang solat bersama imam sehingga imam selesai. Selesai apa ni? Kalau tarawih saja, tarawih lah. Kalau tarawih dengan witir, selesai bersama imam dengan witir, dia dapat apa? Solat sepanjang malam. Cuba bayangkan kalau malam tu kebetulan Lailatul Qadar, dia dapat pahala solat sepanjang malam berapa lama? Lebih 83 tahun solat sepanjang malam. Oh, nikmatnya. Tapi ramai orang kita kan, bila solat 23, 8 dia cabutkan, rugi. Kadang-kadang yang lagi teruk apa dah? Imam solat 23, dia solat 20. 3 lagi nak habis selesai bersama imam. Kenapa dia tak solat witir bersama imam? Alasannya sebab kat rumah. Ini orang yang tak cerdik. Sikit lagi. Dia kalau dia solat witir kat rumah, ada jaminan tak dapat pahala solat sepanjang malam? Tak ada. Dia hanya sabar solat witir 3 rakaat bersama imam. Lepas tu dia balik. Lepas balik dia tidur je sampai subuh. Dia dapat pahala apa? Solat sepanjang malam. Kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, subhanallah. Yang ke-9, pastikan sedekah setiap malam. Walaupun kedekutnya RM1 je. Walaupun RM5 lah ya. Pastikan dia sedekah. Sekarang tak payah cari asnaf kan, transfer je. Transfer kan. Pastikan setiap malam RM5. Kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, dia dapat apa? Dia bersedekah setiap malam RM5 kali 700 selama lebih 83 tahun. Ajar budak-budak ni. Ada duit kan dalam poket? Bagi. Okey. Jangan tengok yang keluar RM5 tu, tapi tengok yang masuk amal soleh lebih 83 tahun. Kena tukar cara berfikir. Yang ke-10, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalau dia baca 100 kali.
Baca bila ni? Malam lah. Sebab Lailatul Qadar. Kelebihannya Nabi kata seumpama dia memerdekakan 10 orang hamba, dia dapat 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Maknanya kalau kebetulan malam Lailatul Qadar, dia bebaskan berapa hamba? 10 hamba setiap malam selama lebih 83 tahun. Lebih pada 1000 lah. Oh, besar tu pahala. Yang ke-11, dia baca zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Apa kelebihannya? Satu zikir tu dapat satu pokok di surga. Kalau dia zikir malam tu kebetulan Lailatul Qadar, dia dapat berapa pokok? Berapa pokok? Kalilah. Satu pokok kali dengan 365 hari kali dengan lebih 83 tahun. Berapa juta pokok? Ustaz, buat apa pokok banyak-banyak? Saya nak sikit je. Kamu tahu tak surga kamu seluas mana? Seluas langit dan bumi. Nanti kamu menyesal, ya Allah besarnya surga tapi pokok tak ada. Benda-benda ni simple je. Amalan sikit tapi pahala berganda. Yang ke-12, jangan lupa baca malam ni zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah il azim. Lagi pendek zikir tu. Apa kelebihannya? Kalimatani, 2 kalimah. Sakilatani fil mizan, berat pada timbangan di akhirat, dan khafifatani fil lisan, mudah di lidah, dan habibatani ila rahman, Allah sangat sayang. Cuba bayangkan tengah kita berzikir malam tu Lailatul Qadar. Oh, nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad. Amalan sikit tapi pahala besar. Dapat pula al